Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pada sesi tausiah kali ini saya ingin berkongsi mengenai sirah umrah dan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulakan dengan soalan, berapa kalikah Rasulullah menunaikan umrah dan haji? Berdasarkan Sahih Al-Bukhari diriwayatkan oleh Qatadah. Aku bertanya kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, berapa kalikah Rasulullah menunaikan umrah? Anas menjawab 4 kali. Yang pertama, umrah pada saat Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah, iaitu setelah tertahan oleh kaum musyrikin. Yang kedua, umrah pada tahun berikutnya pada bulan Zulqa'dah, iaitu setelah perjanjian dengan musyrikin ditandatangani. Ketiga, umrah dari Ji'ranah, iaitu tempat Nabi mengagihkan harta rampasan perang Hunain. Dan yang keempat, umrah yang dilakukan bersama-sama dengan haji wada'. Jadi Rasulullah telah menunaikan 4 kali umrah dan 1 kali haji sepanjang hayat baginda. Bilakah kewajipan haji turun kepada Rasulullah? Ia diturunkan pada tahun ke-5 Hijrah menerusi firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kami mewajibkan manusia untuk mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi siapa yang mampu dan kuasa untuk sampai kepadanya. Jadi dengan itu, ibadah haji dan umrah menjadi kefarduan ke atas setiap Muslim sekali seumur hidup bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan mampu melaksanakannya. Bilakah Rasulullah menunaikan umrah dan haji? Rasulullah menunaikan umrah kali pertama pada tahun ke-6 Hijrah, iaitu setelah baginda bermimpi bahawa baginda memasuki Masjidil Haram dalam keadaan telah bercukur, memegang kunci Kaabah dan menyempurnakan umrahnya. Namun dalam perjalanan tersebut, ketika baginda tiba di Usfan, baginda mendapat perkhabaran daripada peninjau yang dihantar ke Mekah bahawa Quraisy telah menghantar 200 tentera untuk menghalang perjalanan umrah baginda. Maka dengan itu baginda mengarahkan sahabat seramai 1,500 orang untuk mengalihkan laluan ke arah pesisir dan melalui liku-liku perjalanan menuju ke lintasan Hudaybiyah. Maka di sinilah termeterainya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Antara dua kandungan penting perjanjian Hudaybiyah ialah gencatan senjata antara Muslim dan musyrikin selama 10 tahun. Dan Rasulullah tidak dibenarkan memasuki Mekah pada tahun itu. Sebaliknya, Rasulullah dibenarkan memasuki Mekah pada tahun berikutnya untuk tujuan ibadah haji dan umrah. Dan dibenarkan untuk tinggal di Mekah namun tidak melebihi 3 hari. Disebabkan perjalanan umrah tersebut telah tertahan, maka Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk menyembelih unta ataupun hadyu, iaitu binatang sembelihan, sebagai dam ihsar, bercukur dan kembali ke Madinah. Umrah kedua Rasulullah dilakukan pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah bagi mengqada umrah yang telah tertahan pada tahun sebelumnya. Kerana itu umrah kedua ini juga dikenali sebagai umrah qada. Perjalanan ini adalah sesuai dengan persetujuan Quraisy untuk membuka laluan kepada Rasulullah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Rombongan umrah kedua ini disertai oleh para sahabat seramai 2,000 orang dengan membawa unta sebanyak 80 ekor untuk tujuan sembelihan di kota Mekah. Maka Rasulullah memasuki Masjidil Haram dalam keadaan ittiba', mengelilingi Baitullah dengan mengendarai untanya, menyentuh Hajarul Aswad dengan penuh takzim menggunakan tongkatnya, melakukan sa'i, menyembelih unta dan bercukur. Rambut baginda telah dicukur oleh seorang sahabat bernama Khiras, iaitu sahabat yang sama yang telah mencukur rambut baginda semasa di Hudaybiyah. Umrah ketiga Rasulullah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, iaitu selepas peristiwa besar iaitu Fathul Makkah ataupun pembukaan, iaitu pembebasan kota Mekah daripada kesyirikan. Fathul Makkah ini merupakan rentetan daripada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh sekutu musyrikin. Ini menyebabkan Rasulullah membawa seramai 10,000 tentera muslimin untuk menawan Mekah namun tanpa sebarang pertumpahan darah. Mekah telah dibebaskan sepenuhnya daripada kesyirikan. Ketika Rasulullah masih berada di Mekah, iaitu 19 hari daripada peristiwa Fathul Makkah, kelompok Arab yang terdiri daripada kaum Hawazin dan Thaqif telah membentuk gabungan seramai 20,000 tentera untuk menyerang Rasulullah. Maka Rasulullah telah menggabungkan iaitu seramai 12 orang tentera muslimin, seramai 10,000 orang daripada Mekah yang bersama Rasulullah ke Mekah dan 2,000 tentera muslimin Mekah yang baru memeluk Islam untuk menentang serangan kaum bersekutu di lembah Hunain. Dengan izin dan kuasa Allah, kemenangan telah memihak kepada tentera muslim. Maka harta rampasan perang ataupun ghanimah dikumpulkan di sementara di Ji'ranah sehinggalah Rasulullah mengagihkan secara adil kepada tentera muslimin.
Usai peperangan, Rasulullah telah mengambil Ji'ranah sebagai miqat untuk melaksanakan umrah yang ketiga. Umrah keempat Rasulullah, itu umrah yang terakhir, dilakukan bersama Haji Wada pada tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah telah mempelawa para sahabat untuk menyertai rombongan haji bersama baginda. Maka seramai 140,000 orang, lebih kurang 140,000 orang sahabat telah mengiringi perjalanan haji baginda. Baginda memulakan perjalanan daripada Madinah pada 26 Zulkaidah dan tiba di Mekah pada 4 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah, Rasulullah tiba di Arafah dan menyampaikan khutbah Arafah. Khutbah ini juga dikenali sebagai khutbah wada', iaitu khutbah selamat tinggal. Sebaik saja Rasulullah menyampaikan khutbahnya, maka turunlah wahyu Allah melalui firman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud, sesungguhnya pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku rata Islam sebagai agamamu. Ini kerana tidak lama selepas menunaikan haji, Rasulullah telah wafat di Madinah. Dengan turunnya ayat itu mengesahkan bahawa Rasulullah telah melaksanakan tanggungjawabnya untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada umat Islam seluruhnya. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluhu. Balaslah bagi pihak kami, semoga Allah membalas bagi pihak kami akan kebaikan yang selayaknya buat penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian perkongsian daripada saya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum. فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل